وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ayat-ayat yang kita dah baca dah minggu lepas. Saya ulang balik sebab ada sambung untuk malam ni. Antara ayatnya ialah 61 dan 2 surah Al-Baqarah. Artinya, sidang jemaah, dan kenangilah ketika kamu berkata, iaitu umat-umat Bani Israel, wahai Musa, kami tidak tahan lagi dengan jenis makanan ni, maka pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya kami dikeluarkan bagi kamu sebagai pada apa sahaja yang tumbuh di bumi ni, daripada sayurnya, timunnya, gandumnya, bawang putih dan sebagainya. Maka Musa jawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang baik? Turunlah kamu di mana-mana bandar, kerana di sana boleh kamu dapati apa kamu minta. Dan mereka ditimpakan hina kepapaan, dan sudah sepatutnya mereka mendapat murka Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka ingkar ayat-ayat Allah, dan mereka pula membunuh Nabi-Nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Alasan itu disebabkan mereka berdurhaka, dan mereka pula sentiasa melakukan pencerobohan. Sidang jemaah, kita dah minggu ni akhir dah untuk tahun 2015. Dan kita juga berada dalam Aidah Maulidur Rasul Nabi. Walaupun malam ni tajuk kita bukan fokus pada Nabi Muhammad SAW, tapi kepada Nabi Musa AS, sebahagian daripada para anbiya, para nabi ulul azmi yang Allah turunkan untuk tugas dia, naziran wa mubashirin wa naziran, memberi peringatan kepada kita semua. Sebagaimana kita tahu, minggu lepas saya dah cerita sikit tentang ayat-ayat bersabit dengan bagaimana kerana umat-umat Musa bin Israel ini yang duduk bersama Musa di padang pasir, yang minta berbagai-bagai. Maka kesimpulannya Musa kata, kalau macam tu kamu duduk di bandar-bandar lah. Kalau kita lah ni pergi supermarket dah cari kan. Contohnya kita bawa kem, buat kem kan. Zaman saya jadi pengakap dulu kem, tuan-tuan, dua benda yang bawa, sardin dengan roti. Sardin dengan roti tu kalau dekat kem 3 minggu dah. Muka jadi muka roti, muka sardin kan. Mungkin anak-anak kita tak bawa roti dan sardin dah, bawa burger, bawa sate kan. Anak-anak kita hak camp cuba tanya kan. Zaman saya pengakap tu daif, bawa tin sardin pun makan satu tin tu 10 orang. Anak-anak kita cuba, kita mak dia kata pagi ni mama buat roti sardin ya, harus dia lempar je sardin dalam tu. Ni lah silap kita tuan-tuan, silap kita juga sungguh. Bukan silap orang lain kan. Silap kita kadang-kadang kita tak cuba biar anak kita merasa benda-benda emergency, darurat. Kita dah biasa benda darurat, takut berlaku darurat. Ni dah perangai Bani Israel. Dia tak tahu masa tu masa darurat kan. Masa dah ada sardin, ada tu, cukuplah. Jangan kau minta sate, minta KFC, minta burger, minta macam-macam kan. Itu makna dia melatih kita benda darurat. Diorang ni pun sama juga, tak reti darurat. Maka Musa pun tak tahan juga. Walaupun Musa ni Nabi Allah pilih, kalau macam tu you get out here lah, you pergi cari tempat lain. Kita pun sama dah. Jadi kita ni kadang-kadang kita kata cukup apa yang ada. Ini nak didik dalam ayat ni gitu. Minta boleh minta, tapi tengok kemampuan lah kan. Gitu ya. Kadang-kadang kita minta tengok kemampuan, ataupun kita sengaja nak minta benda tu sebab macam nak challenge dia. Nak challenge. Kalau kau jadi pemimpin aku nak minta tu, minta ni, minta ni. Dah, sokong belum lagi. Nak minta dah. Ini tuan-tuan kan, minta maaf lah. Maklumlah, aku tahu kan. Aku
Dia tahu ni gitu kan. Dalam ayat ni, kata tafsir kita ni, ada kata Misr. Mufassirin mengatakan ayat Misr ini, mereka berpendapat mana-mana bandar kan di sana banyak kemudahan disediakan. Ayat ni, ayat Musa suruh pergi keluar ke tempat-tempat bandar yang banyak kemudahan. Mana masa tu konsep bandar dah ada. Konsep mudun, konsep ketamadunan. Sebab tu ulama kata, definisi tamadun itu perubahan tempat, bandar, cara kehidupan, budaya. Itu nama dia tamadun. Orang yang tak bertamadun ni, mana orang tak berubah. Bagi rumah pun dia tak mau pindah. Mana tak mau tamadun tu? Ini tak mau pindah, tak mau tamadun. Bagi free, tak mau pindah kok. Duduk situ. Kan? Berpindah ganda. Tapi tamadun ini, orang yang ada perubahan, baik dari segi fizikal, ekonomi. Tapi tamadun Islam penting. Tamadun apa? Tamadun iman. Umat Islam ni, dia ada lagi tamadun yang tak ada pada umat lain. Nama dia tamadun iman. Walaupun bangunan setinggi langit mana pun, kalau tak beriman, masih lagi dipanggil jahiliah. Jahiliah, tuan-tuan. Kita duk nampak jahiliah zaman Nabi dulu kan? Tidak. Jahil itu bukan jahil di segi tak ada teknologi, tapi jahil bagaimana nak lihat semua ni hak Allah Ta'ala. Ada depan mata pun tak mengaku ni hak Allah. Duk sembah benda lain kan? Itu makna jahiliah. Yang kedua, sebagai mufassirin kata, perkataan Misr di sini adalah negeri Mesir. Maknanya Musa suruh balik semula ke asal. Balik ke asal ni. Balik ke asal jadi penyakit, tuan-tuan. Kenapa? Kan kau dah lari daripada Fir'aun. Kalau kau balik semula, ngap lah. Fir'aun ngap lah. Makna kau keluar dari mulut kerbau, masuk mulut buaya. Belum keluar musuh buaya, masuk mulut rimau. Nah, ni Musa kata balik terpaksa. Kata pendapat Mesir. Kenapa? Sebab mereka keluar pergi pada pasir Sinai. Sesat dengan Musa situ. Sesat tu bukan sesat. Allah nak buat satu ujian. Ujian, tuan-tuan kan? Allah beri ujian. Kita ni macam-macam Allah uji, tuan-tuan kan? Cuba cek balik tahun 2015 ni. Jangan duk nampak Allah uji hak besar. Banjir di Kelantan, banjir tsunami di Aceh, itu hak besar. Tengok kita, orang yang tak berubah tu, mana tu ujian jangan main. Tak berubah. Cuma dia sambut ya, tahun baru, maulud Nabi, ceramah kongkang. Tak berubah. Panggil ustaz dari langit Jibril pun tak berubah. Buat iklan, Jibril macam pening satu taman. Hebatnya surau ya. Imam Syuja'ah. Macam mana ni Imam Syuja'ah boleh panggil Jibril ni? Jibril ni hanya Nabi saja dah. Konon tuan-tuan, konon dah gitu. Tak berubah. Kalau tak berubah tuan-tuan, apa makna? Gila cerita Israel tak berubah kan? Berapa banyak waiz ni? Ayat waiz di surah Baqarah ni banyak. Apabila janji wa iz akhadna misaqakum wa rafa'na, banyak dalam Baqarah tuan-tuan belik. Masya-Allah, banyak ayat macam ni. Yang ketiga tuan-tuan, Syekh Muhammad Abdul kata dalam tafsiran ni, bandar dimaksudkan Palestin. Ini lunak sikit. Kalau sebut Mesir tak lunak, Palestin lunak. Kenapa? Sebab dia berbeza tuan-tuan, dua tempat ni berbeza. Palestin tu dah tahulah adanya Baitul Maqdis. Sekarang ni rebutan tiga agama, Yahudi, Kristian, Islam kan? Dan tempat turun para anbiya. Kiblat pertama tuan-tuan, Nabi pun kata kalau kamu pergi tiga tempat, ziarah tiga tempat ni sunnah. Baitul Maqdis, Baitullah dan Masjid Nabi. Tapi sebab darurat sekarang ni tak pergilah. Pergi tu boleh juga kalau benda aman. Maka katanya Muhammad Abdul, dia kata apa Syekh Muhammad Abdul, bahan-bahan makanan diperlukan itu tak mudah dapat kerana tak mendapat memerlukan kekuatan. Maknanya bukan makanan berzat. Kalau kamu nak hak berzat, kamu pergi Mesir. Kalau kamu pergi hak biasa saja, ada di Palestin. Gitu kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab teknologi kemodenan masa tu Mesir lebih awal. Macam kita lah kan? Macam kita lah. Kalau banding dengan sahabat kita seberang lah, Thailand kan, berat. Mari ke Thailand. Sekarang ni bukan berat-berat. Orang dia bersepah mari.
Tapi tuan-tuan jangan pergi. Pam, mati free. Tuan-tuan lah. Itu cerita lah. Mudah kan? Jadi, tak yang ketiga ialah sesuai dengan latar belakang kehidupan Bani Israel dengan program yang sudah diikuti mereka, iaitu menjalani latihan sebelum masuk Palestin. Maknanya, dalam tafsir ni kata, apabila dia orang tu ikut Musa ke padang pasir Sinai tu, maka ini sebagai program latihan. Mu nak masuk tempat orang, mu kena kenal tempat orang, mu kena ada latihan, kan? Betul lah. Contohnya peneroka Felda, kan? Dulu zaman generasi pertama, dia nak masuk, nak menebang hutan-hutan belantara kat Pahang tu, takkan masuk dengan gitu. Mesti ada penerangan. Hak pertama lebah bilut. Nah, bilut kan? Sampai orang buat filem. Kenapa? Ada sesuatu kenangan yang tak ada tempat lain. Kenapa tak buat tempat lain? Pergi buat lembah bilut tak? Itulah tuan-tuan. Kita pun sama juga. Nak masuk tempat baru, ada latihan, penerangan. Maka dia kata, sejarah awal Bani Israel mengatakan, mereka sebelum ni ialah umat yang tinggal di padang pasir, tak ada tamadun. Kemudian mereka diberi peluang untuk tinggal di kota bandar, namun mereka tidak mampu berinteraksi dengan baik ketika berada dalam kerajaan Firaun. Tak sempat bagi idea, tak sempat belajar, tak sempat bina. Sebab dicengkam oleh Firaun hanya semata-mata nak buat piramid, beratus-ratus tuan-tuan piramid. Itu hasil daripada kerajaan Firaun nak tunjuk sebuah kerajaan dia hebat, kan? Sebab nak tinggal ni, nak mati ni, nak tunjuk ya, tunjuk peninggalan. Kalau Melaka mari tunjuk Pak Mosa, kan? Masjid lama nak tunjuk. Tapi sayang tuan-tuan, hak ni dulu dibom oleh orientalis, oleh orang barat. Mana kita nak kenal, kan? Sebab tu ada masjid lama, nak bina masjid baru, jangan roboh hak lama tu. Jangan roboh. Kenapa? Sebab generasi datang nak tengok ni. Nama masjid tu sebenarnya perlu, kan? Kita boleh roboh bila-bila masa, kan? Dan design pun perlu. Design. Kan kita ni belajar design. Design dia punya Islamik tu perlu. Nabi Musa dibangkit untuk memimpin mereka, lalu membawa mereka keluar pada Mesir, untuk dididik dengan itu perubahan berfikir dan bertamadun. Satu cara berfikir, satu cara nak bina tamadun. Kita didik ke sana dengan angkatan yang berjaya memulih ciri kehidupan mereka ketika di padang pasir serba payah. Maknanya bermula dari payah baru senang. Cuba tuan-tuan tengok orang yang senang awal, kan? Ramai senang awal jadi payah, tapi dia bermula dari payah senang. Apabila senang, dia pandai berjaga-jaga. Orang tua kita, kan, asal daripada payah, tapi anak-anak kita ni semua dapat mudah. Tuan-tuan, kan, dulu kalau kita pergi sekolah, ustaz pakai motosikal sebuah pemujur. Mudir saya dulu, Tuan Guru ni Abdul Kadir nama dia. Dia pakai motor Honda Kapcai, ya. Ustaz lain semua jalan kaki. Lah ni tuan-tuan pergi tengoklah sekolah mana pun berderet motosikal. Tuan-tuan, kenapa? Mudah. Kalau dia dapat ilmu 18A, tak apalah. Ni A satu habuk pun tak ada. Beli motor 13 juta, tak payah berendam apa dah. Inilah tuan-tuan, kan? Ini betul tuan-tuan. Kenapa cakap gitu? Itu pengalaman saya di sekolah. Sebagai guru sekolah 34 tahun. Pencen dah. Cakap pun pencen dah. Tak tanya pun pencen. Okey. Setelah siang lama tinggal pada pasir, mereka meminta kepada Musa itu dihantar ke Palestin untuk tinggal menetap di kota Baitul Maqdis sebagaimana dirancang. Buat dia rancang. Sebenarnya dia minta tuan-tuan, bukan minta main-main, minta dalam bentuk perancangan. Ingat tuan-tuan, lepas tu, namun perancangan ini tak berjaya sebabkan fitrah mereka yang rosak masih membelenggu jiwa mereka dan enggan masuk. Sekalipun diajak oleh Musa masuk, takut akan orang gagah perkasa tinggal di sana, takut untuk berdepan dengan orang tempatan. Mana tak masuk lagi round pertama. Tabiat manusia dan kepelbagaian. Ini tajuk kecil dalam kitab ni. Dia kata apa? Ayat yang sedang dibincang ni membayangkan kebiadaban Bani Israel terhadap Musa, iaitu apabila mereka menyuruh Musa untuk panggilan wahai Musa. Ini pun tuan-tuan, dalam surah Saf, tak silap saya tuan-tuan, ya, surah Saf, bagaimana orang Arab
Arab pedalaman, Badui ke apa, dia punya kurang hajar dia pergi jumpa Nabi, dia kata, Muhammad, turun. Allah turun ayat tu, mu jangan panggil dengan nama Nabi kurang hajar. Apa dah, itulah. Nabi pun ada bahasa, ada dia punya keturunan kan. Maka dia kata kat Musa ni, tanpa tak hormat Musa pula, dia untuk mereka. Musa mari ni bukan pemimpin biasa, penyelamat umat. Nabi mari ni bukan setakat kita sebut-sebut gitu, bubuh nama kat demtik, Ahmad, Mamat, Dolmat, Tolmat, Tomat, macam-macam nama Muhammad, Samad. Tuan-tuan, nama Nabi hak Melemo 5, tuan-tuan. 5. Ada 5 hak Melemo. Tuan-tuan jangan main. Ahmad tu hak 2 kali sebut dalam Quran. Satu Muhammad, satu Ahmad. Bukan main-main kan? Maka dia kata apa? Tak hormat langsung kat Musa. Maka pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami. Musa, gini, macam ni. Panggil Musa ni macam member dia dah. Macam waris 14 pupu dia. Mu minta dengan Tuhanmu no. Kalau mu gedebe sangat, langsung tak beradab dah. Itulah. Ini berlaku pada Nabi Muhammad dan berlaku pada semua Nabi, tuan-tuan. Jadi Nabi kata, aku tinggal pewaris, nama dia ulama. Maka kita panggil ulama, panggil orang berilmu pun sama dengan panggil Nabi juga, tuan-tuan. Dengan main. Tapi ulama yang ada atas muka bumi ni semuanya khotok wan nisyan. Ada sifat salah, dia bukan perfect, dia bukan maksum. Jadi kesalahan dia 1, kebaikan dia 10. Janganlah kita berbesar kesalahan. Kesalahan dia 1, kebaikan dia 10. Kita halal kesalahan tu. WhatsApp merata dunia. Ni yang tuan-tuan, WhatsApp pun penyakit apa benda ni kan. Tunjuklah kebaikan dia, jasa kan. Kalau kita tak beri nilai apa kat dia kan. Nabi pun sama. Ya, itu rekaan ciptaan Yahudi, tuan-tuan kan. Hak Nabi bini ramah tu nampak sangat. Hak kita bini seorang tapi nikah ramah. Tuan-tuan, bini seorang tapi nikah ramah. Tu pun satu hal lah. Ataupun nikah seorang, bini ramah. Itu tuan-tuan. Jadi kata tu, Bani Israel ni jemu dengan satu jenis makanan, tak bertukar-tukar. Dia kata 10 tahun lamanya, iaitu nama Al-Manna wa Salwa. Manna wa Salwa ni ulama kata jenis makanan dari langit, yang jenis buruh puyuh katanya jenis ada di bubuh madu. Kita kau tengok jenis madu pergi jalan, tuan-tuan dah. Berhenti kan. Semua nak pakai madu belakang dah. Lalu mereka meminta Musa agar berdoa, makanan tu dia bertukar lah. Takkan duk makan makanan sama kan. Ingin akan pelbagai makanan, pakaian sebagainya adalah tabiat manusia. Dia kata dalam cerita Bani Israel ni, nak minta tu, minta ni, dia panggil tabiat manusia. Gitulah, sebab benda tak kekal kan. Cuba tengok siapa pun gitu kan. Minta tu, minta ni, tak cukup-cukup. Katanya hadis, dapat selembah nak 2 lembah, dapat 2 lembah nak 3 lembah, mati dan lembah. Jangan main, tuan-tuan. Mati lembah hak minta dah. Lembah ni pun tak settle, nak lembah kedua, mari lembah ketiga, lah tersukur lembah ni, tuan-tuan. Kenapa? Sebab fitrah tabiat manusia. Adam sendiri pun, datuk nenek kita kan, elok-elok dulu surga kan. Mari setan sikit pujuk, bagi waswas, terus pergi rapat. Padahal Allah kata wala taqrabuha, jangan dekat. Sebab tu Allah kata wala taqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batan. Jangan buat mula, jangan dekati. Itu asal, tuan-tuan. Memang diakui bahawa biasanya hidup mewah itu mempunyai kesan negatif yang buruk. Memang semua nak mewah, tapi kata pengarang negatifnya lebih banyak, tuan-tuan, daripada positif kan. Negatif lebih banyak. Kenapa? Mungkin kemewahan itu terjerumus pada keburukan. Mungkin marinya sifat takabur. Kenapa aku kaya? Bak aku rajin, mu malak. Pula dah dia orang lain malak. Kita terpaksa mengakui bahawa keinginan kepada pelbagai nikmat dan kemampuan hidup itu suatu
bangsa itu mainan kuasa besar yang berani menyuarakan tindakan. Ini isu semasa, tuan-tuan. Sebab tu saya suka tafsir ni. Dia kata ingin bangsa itu mainan kuasa-kuasa besar. Tuan-tuan kan, contoh kita kata kapal terbang ada 100 buah, tak cukup nak 200 buah. Beli dengan siapa? Dengan dia lah. Nah, betul tak? Lebuh raya hak 4 lain, nak 80 lain. Siapa bagi buat? Dia buat. Minta maaf tuan-tuan tajuk ni. Minta maaf tuan-tuan terpaksa kan. Tama-tama akhir tahun dah. Dia tafsir kata ni. Saya tolong baca saja tuan-tuan. Tolong baca. Okey. Inilah daripada Israel. Sama dia kata kan. Maknanya sama dia kata. Kesusahan hidup pada pasir Sinai itu mereka lupa. Apabila mereka dapat negara sekarang ni kan, bubulah nama apa benda pun, mereka lupa ni, hak adil ni, ada lupa. Padahal negara dapat tu sekakan kera saja. Bukan besar sangat. Kalau dia luncur kapal terbang dan lajak ke Jordan. Lajak, sorry sebab lajak. Lepas tu bom. Sorry, because I lupa. Ni tuan-tuan, lepas bom mati juta, baru sorry. Kan? Inilah nak beritahu bahawa hak dia latih daripada pasir dulu untuk dia jadi bangsa yang kena budi. Tapi daripada kaya dia dah bewang, dia tak kena budi, dia lupa. Ni tuan-tuan, pengajaran ni. Banyak orang lupa. Sebab tu kita minta kepada Allah, janganlah aku jadi khata' wa nisyan. Orang yang banyak buat salah, yang banyak lupa. Kepada apa? Jasa engkau ya Allah, budi engkau ya Allah. Ya ke? Boleh sebut budi dengan Allah, sebut jasa. Nikmat. Maka aku bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Kita kena bersyukur tuan-tuan. Nabi Musa ni amat hairan dengan sikap kaum dia yang materialistik. Ada dah ayat masa tu. Saya ingat kalau ni tuan-tuan. Ni saya ulang balik ni. Materialistik. Satu. Yang kedua, tak bersyukur. Ada dah masa tu saya ingat kalau ni tak ada apa? Nikmat Tuhan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Tuhan tuan-tuan, Allah kata mu cabut pokok ni, jadi ke pen, pergi sedut air laut. Ambil beli kertas A4 satu ring, pakat tulis. Habis dakwah pun tak habis, kertas tak habis, tak tertulis nikmat Tuhan ni. Tuan-tuan ya, kalau kamu nak tulis nikmat Tuhan ni, tak tertulis. Atas body kita pun tak dapat tulis dah. Tapak kaki sampai ujung rambut, tulis tulis. Nikmat Tuhan tu katanya pengarang ni, dia kata apa? Sepanjang perjalanan mereka di padang pasir tandus, mereka tak menilai nikmat manna salwa yang tak ada pada orang lain. Umat Muhammad pun tak ada. Umat Muhammad masa di boykot 3 tahun setengah zaman Nabi, tak ada apa pun. Hanya Khadijah saja beli air mineral. Ada tak kah? Ada tak? Ni air mineral cak apa no ala. Zaman Nabi ada air mineral kan? Cuma boleh segeduk. Segeduk ni tuan-tuan unta dikering ke tu. Dikering tu dan jadi tempat. Hebatnya Khadijah tuan-tuan ya. Duit dia sponsor, support untuk P9. Tuan-tuan tahu terbaru ni? Tahu? Ada orang duit ada, dia support kepada pemain bola Kelantan, Red Vera apa benda. Perasan tak? Bagus kan? Kesian kat luar Musa dia jaga seorang. Tapi Khadijah, dia sponsor bagi umat Islam yang berjual dengan Allah, nak pindah ke mana, itulah orangnya. Lah ni tuan-tuan, banyak orang sponsor. Sponsor yang hebat apa? Gegar. Bergegar terima duit. Saya dua. Pasal tak tengok? Malam bila kita pakai tengok keluar kat skrin. Dibunuh oleh saya, Imam Sujak ikut belakang.
Ya. Tuan-tuan ingat main-main ke? Khadijah sponsor ni. Kita tak nampak kan? Dia nampak bak tidak. Sponsor tu jangan main. Fi sabilillah tuan-tuan. Itulah orang kan. Maka katanya Allah dalam Al-Quran dia kata, qala atastabdiluna alladhi huwa adna bil khair. Ayat ni. Musa kata, kamu nak tukar yang baik dengan benda tak baik? Ihbitu misran fa innakum ma sa'altum. Awak pergi tempat lain, jangan banyak soal. Apa maksud celakaan Musa ni? Adakah maksudnya makanan tu kurang mutu, tak berkhasiat berbanding makanan manusia luar ni? Sebenarnya dia kata kehidupan pada pasir bebas daripada kekejaman Fir'aun. Muduk sini, boleh makan, boleh minum, boleh menyawa. Tak ada lagi muka Fir'aun. Tak ada bayangan. Bayangan Fir'aun hebat tuan-tuan, jangan main. Bayangan Jepun tak ada. Tak rasa. Kita ceritakan anak-anak kita. Dulu papa kepada papa, bapa kita lah. Papa kepada papa. Pening anak kita. Cakaplah, tu nenek. Ini papa guna bahasa apa? Mama kepada mama kepada mama. Pening anak. Tak faham. Dah, ni. Dah. Dulu masa papa dulu cerita kan, anak tak faham, tak ada bayangan Jepun. Pergi tengok kat museum, tengok bedil atau melentung kat museum. Tapi bayangan Israel tuan-tuan, bayangan kekejaman Fir'aun hebat kepada orang Bani Israel tuan-tuan. Sampai lah ni. Cuba tanya bapak Yahudi bagaimana bayangan. Dia tahu hebat. Bayangan Hiroshima Nagasaki kan? Oi, hebat kan? Kita ni bayangan Jepun bila? Bayangan orang putih mari merintah kita bila? Mana bayangan? Tempat-tempat korek-korek apa nama kat Perak tu habis buat rumah dah. Tempat biji kan. Dulu kebekat botol kanan, botol kiri apa benda begitu. Adalah macam unta atau punya kilang tu. Sekarang tak ada dah. Kenapa? Naik rumah-rumah kan. Tak ada bayangan dah. Makanya kata penulis lebih cenderung kepada kehidupan yang bebas daripada tekanan kezaliman. Penulis dalam kitab kita ni, iaitu nama dia Profesor Abdul Hayy bin Al-Syukur ni, pengarang kitab kita ni Muttaqi ni, dia lebih suka hidup dalam keadaan kezaliman lebih baik, dia kata. Itu yang dia nak kesimpulan. Maka hina kerana hilang jati diri. Dia bertajuk وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Apa dia kata? Dan orang-orang Palestin, orang Israel ni hina. Kenapa hina dia kata? Allah mentakdirkan nasib Israel ini selepas Musa, ya, sesudah mereka berjaya masuk membangun negara kami, iaitu nama dia Kan'an, di bumi Kan'an atau Baitul Maqdis, nama sama. Dulu nama dia Kan'an, ya, atau Baitul Maqdis. Ketika zaman keimanannya, zaman kesalehan, keluhuran akhlak, mereka tak lama berpanjangan, mereka cepat berubah dan kembali penentang penyeleweng agama Allah, mengancau keamanan dan ketentraman bumi. Mereka membunuh nabi-nabi yang datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka membunuh Nabi Zakaria, membunuh Nabi Yahya, membunuh Nabi Ilyas, dan kejam zalim mereka mengatur pembunuhan Nabi Isa dan selamat oleh Allah. Tengok, 3 nabi. Tuan-tuan, apabila masuk ke Palestin, dia bina sebuah tamadun, dia seleweng fakta, kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur dia seleweng. Dia bunuh Nabi. Maka ayat ni kata apa? Tajuk dia beri. Apa tajuk dia beri? Dia orang ni Allah hina dia sebab dia tak ada integriti, kata ayat lah ni. Dia tak ada jati diri, dia tak ada amanah tuan-tuan. Kenapa? Nabi Allah dia bunuh, kitab Allah dia seleweng, dia buat kitab sendiri. Maka dia jadi bangsa yang hebat tapi menderita. Hebat, macam hebat. Hak ada di mereka, semua geng dia kan. Hak ada di Eropah, geng dia. Tapi menderita. Apa menderita dia? Menderita nak cari keimanan sebenar. Kita biar tak hebat, tapi di segi keimanan kita tak menderita, kan?
hebat dia tapi menderita tuan-tuan. Baik. Kisah-kisah kehinaan akhlak Bani Israil ni terus berulang. Sebab tu Nabi Muhammad datang, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi datang walau dia bina iman, tapi sebenarnya kiamat nak bina akhlak. Walau Nabi bentuk syariat di Madinah, tapi Nabi nak bentuk akhlak. Ada orang dia iman hebat, kadang-kadang akhlak tak hebat. Ada orang dia punya material hebat, tapi akhlak tak hebat. Tapi Nabi tidak, tuan-tuan. Lepas tu apa lah? Pada zaman yang lalu mereka dihancur oleh Assyria, dibawa beramai-ramai kepada tawanan Siberia, pergi ke Parsi, Greek dan Rom. Itu zaman ya tuan-tuan. Kemiskinan dan kepapaan jiwa menimpa mereka amat ketara, sekalipun mereka kaya di muka mereka yang sangat bergantung pada sokongan bantuan orang luar. Siapa orang luar ni? Koncu-koncu dia lah, kumpulan-kumpulan Eropah. Yahudi dia ada di pelosok Eropah, tuan-tuan. Dia hantar bantuan, kan? Atau tuan-tuan, terutama kuasa besar negara-negara kafir untuk muka-muka mereka merampas bumi Arab, iaitu Palestin. Tahun bila? 1948 tuan-tuan. Bagi lalu azan Okey, alhamdulillah. Kaum Bani Israil ni tuan-tuan, dia kata ya, hina dan buruk akhlak dia itu ialah golongan penyeleweng dan kufur pada Allah. Yang hina, yang buruk tuan-tuan, yang kufur nikmat. Ini bahaya. Membunuh nabi-nabi, menolak kebenaran nabi terakhir Nabi Muhammad untuk memimpin manusia. Ada Bani Israil yang beriman, memeluk Islam, seperti siapa? Abdullah bin Salam, Zaid bin San'ah dan lain-lain, dikecuali daripada kutukan Allah. Sila ikut ayat berikut, iaitu ayat seterusnya, innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada pengecualian tuan-tuan yang masuk Islam. Maka pengecualian itu Allah jawab dalam ayat kita ni. Sesungguhnya orang beriman dan orang Yahudi dan orang Nasara dan orang Sabi'in, sesiapa antara mereka beriman kepada Allah, hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasan Tuhan mereka dan tak ada kebimbangan pada mereka, dan mereka pula tak akan berduka cita. Ada juga segelintir hak beriman serupa dengan kita, dia panggil apa? Ahli kitab. Ada juga tuan-tuan ya. Dia contoh dua orang ni. Okey. Al-Quran sejak awal-awal lagi menolak pembahagian manusia berasas pada ideologi, warna kulit, bangsa, iklim, geografi. Tengok, tak ada, tak sangkut paut pun ya. Pembahagian mereka hanya kepada muttaqin. Yang pentingnya muttaqin, la'allakum tattaqun. Dalam Quran banyak tuan-tuan, baca-baca jumpa kan. Lepas tu pula kafirin, tu pula. Lepas tu pula munafikin. Tiga perkara ni. Satu muttaqin Islam, dua kafirin hak kafir betul, tiga hak atas pagar. Bahaya atas pagar ni. Atas pagar kalau tak pakai seluar lagi bahaya. Kalau pakai seluar tak apa. Tak, jangan main. Seluar pula kena seluar tebal, seluar jin. Ni atas pagar ya. Atas pagar ni. Tiga jenis ni Al-Quran tuan-tuan ya. Sifat-sifat setiap kumpulan itu telah dijelaskan awal surah Baqarah. Dia kata apa awal dia? Innal ladina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah kata orang-orang macam ni cakap cabut gigi ke, beritahu ceramah siang malam pun tak beriman juga. Tuan-tuan ya, tak beriman orang macam ni. Kenapa? Allah jawab fi qulubihim maradun. Dalam hati dia ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakit baru. Penyakit lama pun tak settle, mari pula penyakit baru tuan-tuan. Ini bahaya kan? Inilah golongan-golongan hak Allah dalam Quran. Baik. Pembinaan tamadun manusia hendaklah juga berasas pada pembahagian terdahulu. Dia kata nak bina tamadun manusia ni berasas pada pembahagian terdahulu.
Mana-mana Muslim, mana-mana Yahudi, mana Nasrani, Sabi'in menjadi asas kepada pembinaan tamadun, asas sebenarnya ialah iman dan amal soleh. Tengok, mu nak bina tamadun boleh, tapi tengok setakat mana iman kamu, tengok bagaimana amal kamu, baru boleh bina tamadun. Sebab tu Nabi bina tamadun di Madinah. Dia heret ni orang macam ni lah. Orang macam ni tuan-tuan boleh bina tamadun. Hak ikut Nabi tu, walaupun tak ramai tuan-tuan tak, tapi hak tak ikut Nabi tu di Mekah tu, macam tu juga tuan-tuan. Dia kata apa? Ni agama datuk nenek moyang nyok-nyek monyet kami. Akhir monyet dah. Nyok-nyek akhir sekali monyet. Terima kasih. Tu tuan-tuan, monyet tu saya tuan-tuan. Ni silap faham. Ukur kita sebab kita dah faham sikit ya. Baik. Dia ada kesimpulan sikit sini daripada pengarang. Dia kata apa? Pengakuan tanpa iman belum cukup. Ya, mengaku tu lafaz tuan-tuan. Kita mengaku itu lafaz. Sebab tu kita lafaz solat tu tanda perbaharui. Kita mari kita usalli fardhu isya perbaharui. Tapi kita niat di rumah dah. Dah. Niat dekat rumah kan? Sebab niat tu kita bawa mari. Kita lafaz. Mana tu imannya? Iman ni kita yakin lama dah. Sebab itulah pengakuan ni dia main kemudian. Iman tu lama dah. Katanya pengarang nak bina tamadun, dia tak boleh terima tamadun hanya dengan iman tanpa ada soleh. Amal. Amal tu iaitu syariat lah. Syariat. Nabi dia berdakwah di Mekah 10 tahun untuk nak beriman saja. Lepas tu dia bina negara Islam di Madinah sebab nak praktikal. Sebab tu dia bagi syumul, sempurna. Syama'il Muhammadiyah, sempurna. Jadi lah ni tuan-tuan kata pengarang, ada satu benda baru, nama dia Islam liberal. Cantik tajuk ni ya. Tajuk ni kena buat forum 3 hari 3 malam cakap. Ni tajuk ni. Kenapa tuan-tuan? Isu G25 dah. Baru ni tuan-tuan tahu kan? Apa dia kata? Apa ni ketuk rumah orang malam-malam, orang nak tidur tak boleh. Lama dah Allah ketuk rumah kau. Subuh-subuh tu hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kan? Tu ketuk lah tu. Bukan ketuk rumah, ketuk pintu hati tuan rumah. Bangunlah. As-salatu khairun naum. Ketuk lah tu. Pergi saman hak tu. Dia duk nampak ketuk ni kok. Bukan. Itu zahir. Hakikatnya bang tu ketuk tuan-tuan. Syekh tadi ketuk tu. Kalau orang yang hati dia sensitif, zalika adhaful iman, ketukan tu yang paling hebat. Muduk bincang haniak tu luar belaka, hak pendapat Yahudi tu. Kononnya busybody duk ganggu nak tidur macam-macam kan? Kalau Islam kata nak bina semua tamadun yang baik, dia bermula daripada keluarga yang baik kan? Memanglah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Mumu aku. Itu di akhirat. Di dunia tidak. Di akhirat memanglah mumu aku. Bini tak kena tok laki dah. Tok laki tak kena bini. I love you, you love me. Di dunia. Bukan marah tuan-tuan sebab akhir tahu. Kami tidak faham. Sebab tajuk pun rasa orang macam nak marah tajuk ni. Ni dia kata Islam liberal. Dahsyat tuan-tuan. Apa nak jawab? Wa man yabtari ghairul islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tu jawab. Tuan-tuan, tu jawab tu. Apa makna dia? Dan sesiapa yang mencari agama selain berislam, maka tak akan diterima, ditolak. Tuan-tuan jelas. Mu jangan sibuk cari syariat lain. Mu jangan guna fikiran kamu.
daripada dia hari akhirat kelak, dan dia adalah orang yang mendapat kerugian. Itu jawab. Jawab dengan pemikiran pun kalah kita sebab demo pandai berdebat. Nah, jawab dengan Quran. Bukan kita jawab, Allah jawab. Sebab Islam ni hak dia. Kita ni penganut, mengabdi diri pada hamba Allah. Kita ni. Selain pada ayat ni banyak lagi. Dia kata menyeru ahli kitab dan orang Islam liberal ni menganut Islam dengan betul. Keraguan timbul dalam fikiran dia bahawa Islam ni kena liberal. Ada dia bila serupa, tak serupa. Andainya penganut Yahudi, Nasara, agama dari langit lain mengikut sepenuh ajaran kitab mereka, mereka tak sendiri akan beriman dengan Nabi-Nabi. Kalau dia ikut betul-betul, dia beriman dan tak sempat bunuh Nabi, tuan-tuan. Lepas tu, kerana tanda-tanda bangkit Nabi Muhammad dinyatakan jelas dan kitab mereka, hak tu lagi dia rasa jealous. Yang jealous dia bukan orang awam, ulama dia. Tuan-tuan, ulama dia. Tuan-tuan kan? Perasan tak masa Nabi pergi berdagang dengan pak saudara dia? Singgah di satu rumah ibadat Buhairah apa nama kan? Tempat tu. Masa tu Nabi 12 tahun, tuan-tuan. Si Buhairah ni bagus. Dia dah masih ni. Mu nama siapa? Nama Muhammad. Mari sini, buka baju. Dia tengok ada tanda khatamun nubuwah. Nabi ni, tuan-tuan, ada tanda yang Allah cok. Sebab dah ni, tuan-tuan, banyak orang dua serupa. Jangan main. Orang boleh pergi repair hidung. Jangan main, tuan-tuan. Bontok tongket boleh repair lagi. Jangan main. Dah ni hebat kan? Jangan main. Suara boleh repair. Sebab tu dulu ada waris saya yang meninggal dah. Nama pondan dia Ramlah. Nama tak pondan saya lupa, kita bang kalah lah. Dia pergi repair Singapura, sebiji jadi betina betul. Saya jumpa Kak Sa'ah tu terkejut beruk. Dia panggil saya Pak Su. Dia ada konferens pondan-pondan pasal kajian. Dia turun kereta, dia kata, dia naik pergi semula. Saya telefon kat kampung, betul lah dia. Nama dia Ramlah, nama pondan, nama dia asal saya lupa dah. Ramlah mungkin. Itu tuan-tuan lah. Dia tak pelik kan? Maka Allah cok. Nama dia Khatamun Nubuwah. Apabila buka kitab Taurat, ada betul. Mari sini. Mu balik cepat. Sebab orang Yahudi duk cari nak bunuh mu ni. Nampak tak? Pada Nabi umur 11 tahun. Masa Nabi jalan dukungan Halimah Sa'diyah pun sama. Halimah pergi ke pasar malam, dukung Nabi. Orang Yahudi pergi cek tengok. Esok Halimah pergi hantar jumpa mak dia tu. Maknanya tuan-tuan, Allah selamat Nabi sebab dia pilih. Kan? Itulah berlaku kepada golongan Yahudi sekarang. Kan? Dia jealous. Kenapa tak jealous? Sebab dia anggap satu kaum yang hebat yang Allah terima. Maka dia kena bunuh pemimpin dulu. Nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur kan? Kita bersyukur kita selamat tuan-tuan. Jangan main. Minaz zulumati ilan nur. Daripada gelap berita pada iman. Kita kena bersyukur. Ada orang tak bersyukur langsung, tak bersyukur. Dia kata hak dia tuan-tuan. Ayat 62 ayat ni diturun bagi menjawab soalan berbangkit oleh ibu bapa mereka yang meninggal dunia pada zaman awal Islam. Makna dianya meninggal dunia awal Islam tak sebab Islam. Mereka tak sempat beriman dengan Allah, dengan Nabi. Adakah mereka disiksa kerana belum beriman dengan Nabi atau bagaimana tentang nasib mereka? Ayat ni menyatakan apa jua yang beriman kepada Nabi dibangkit zaman dengannya serta beramal soleh, nescaya selamat dari azab seksa, tidak ada apa-apa kebimbangan dalam mereka. Ini bermakna Yahudi Nasrani yang beriman pada Nabi Musa, Nabi Isa pada zaman dia, iaitu sebelum bangkit Nabi kita, dijamin selamat dari sesat. Nampak tak kesimpulan ni? Dua kali kesimpulan pula. Tadi kesimpulan dah lah. Tak apalah. Moga-moga tuan-tuan suspek kesimpulan dah. Tak simpul-simpul pun. Sebab pagi esok lah. Dia kata, dalam kitab dia kata, yang beriman dengan Musa, dengan Isa, walaupun tak sempat dengan Nabi Muhammad, dia tetap juga terlepas sesaan dan masuk golongan orang soleh juga. Gitu kan? Gitu. Jadi, hak zaman Nabi pun sama lah.
Sebab kadang-kadang sezaman dengan Nabi tak sempat beriman pun sama je tuan-tuan. Dijawab gitu. Pegangan kumpulan liberal ni dijawab oleh Jakim dalam kitab ni. Dia kata apa? Satu lagi persoalan mungkin ditimbul itu, mengapa iman dan amal tu dia kata salih diperlukan? Mengapa tak iman saja? Kenapa tak amal? Bagi menjawab dia, Allah menentukan bahawa asas nak boleh tamadun itu iman dan amal soleh. Kerana tamadun itu tak boleh bina atas asas syirik. Makna dia iman, amal perlu. Nak bina tamadun manusia, tak boleh manusia syirik. Syirik ni tuan-tuan, dia bangga dengan hak dia buat. Dia bangga hak dia buat. Dia tak bergantung harap dengan Allah. Dia kata ni I bina, ni I fikir, ni I buat, ni I design. Dia tak kata I buat ni pun I serah pada Allah lah. Kok Allah izin boleh hidup 100 tahun lagi. Kan itu ayat beriman kan. Kalau ayat I itu maknanya ayat yang tak fokus pada Allah. Kan kita bercakap fokus pada Allah. Maka dalam konteks ni laisal iman bitajalli wala bitamanni walakin al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqal amal. Apa kata hadis ni? Iman bukan dengan semata-mata hiasan dan tidak juga dengan semata-mata berangan-angan. Hiasan di bibir mulut dan angan-angan. Tetapi iman ialah perkara yang tetap di hati dan dibuktikan dengan amalan. Tasdik bil qalbi, at-takrir bil jawarih, itu dia punya iman. Dalam sikit lagi tajuk ni sebelum kita berhenti tuan-tuan, dia kata siapa yang sabiin? Sabiin ni tuan-tuan iaitu orang Yahudi, iaitu orang Arab sebelum dibangkitkan Nabi yang ragu tentang keimanan Nabi. Orang Arab yang ragu tentang keimanan Nabi, nama dia sabiin. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, pok-pok 2-3 ekor abu-abu tu. Itu dia panggil sabiin. Maka dia kata antara akidah mereka ialah kitab suci pertama turun kepada kitab yang turun Nabi Adam. Maka pok-pok sabiin ini semua tak percaya. Sebab tu dalam ayat tadi ada sebut sabiin. Jadi akhirnya tuan-tuan, pengajaran dan saranan. Pertama, Bani Israel ni dia kata umat luar biasa yang paling cerewet. Tuan-tuan, paling cerewet, bukan sekat cerewet. Yang kedua, paling mengada-ngada. Jelas tu. Yang ketiga, umat yang manja. Tadi dah, minta tu minta ni. Yang keempat, haloba. Yang kelima, lah ni berlaku depan mata kita, penyangat dunia. Setuju tak? Setuju kan? Ni dia kata ni penyangat dunia, bukan penyengat. Bani Israel ni pula dia kata zaman purba dipilih Allah untuk memegang pemimpin agama Allah, tetapi mereka tak mengerti menghargai keimanan bangsa. Dia memimpin tapi tak faham apa dia pimpin. Yang ketiga, menolak makanan hak Musa minta dengan Allah. Minta tu minta ni. Apa nak beritahu? Bahawa tak bersyukur. Akhir sekali, kejayaan hidup dunia tak akan tercapai melainkan dengan mengikut hidayah petunjuk Allah. Pandai mana, hebat mana tuan-tuan. Hudan lil muttaqin. Itu penting tuan-tuan. Nabi ni pembawa perintah. Akhir sekali, teladan yang paling besar bagi setiap pendakwah, termasuk kita semua ni pendakwah ni tuan-tuan, tidak boleh campur aduk dengan cita-cita pejuang kemewahan. Maknanya kita bukan mencari kemewahan, kita mari kerana lillahi ta'ala. Lepas tu kebendaan dan kepentingan. Tak ada kepentingan sebagaimana berlaku pada Bani Israel dalam zaman Nabi Musa. Wallahu a'lam. Saya ucapkan terima kasih kepada jemaah. Selamat menghadapi menyambut tahun baru 2016. Selamat segala-gala, panjang umur, murah rezeki ya. Dan maaf saya batin. Kenapa? Tahun baru masih ini penting tuan-tuan. Perancangan anak-anak, perancangan tu perancangan ni ya. Yang kita hijrah pun penting juga. Sebab dalam bulan ni ialah bulan sambutnya kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam.